Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita sambung pada kata muallif semalam ialah tentang sebab sabitnya puasa Ramadan ialah pertama ru'yatul hilal pada malam ke-30 Syaban. Okey. Maka tidak ada kesan kalau anak bulan itu dilihat pada siang hari. Maka jika dilihat pada hari yang ke-30 pada Syaban, dilihat pada hari yang ke-30 pada Syaban, walaupun sebelum daripada gelincir matahari, tak perlu kita tahan diri, tak perlu imsak. Dan tak boleh kita berbuka kalau dilihat pada siang hari Ramadan, hari ke-30. Intaha Syekh Marhumi bitasarruf. Kita berhenti pada qaul Muhasyir rahimahullah, wa idza sunna bi ru'yati adlin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Wa idza sunna bi ru'yati adlin, dan jika kita telah berpuasa dengan kenampakan anak bulan oleh seorang yang adilillahu, bagi adil, yakni kita dah puasa, kita masuk Ramadan, kita berdasarkan ru'yah seorang yang adilillahu. Berapa hari kita berpuasa tu? Sumna 30 yauman, kita berpuasa 30 hari. Maka awal Ramadan tu ada seorang yang adil beritahu baru masuk bulan Ramadan. Maka kita puasa 30 hari dah. Maka cukup 30 hari. Apa perlu buat? Aftarna, maka hendaklah kita berbuka. Wa illam nara hilal syawalin, walaupun kita tidak melihat hilal Syawal, tidak melihat anak bulan Syawal ba'daha, selepas pada 30 hari itu. Walam yakun ghaimun, walhal tidak ada di sana awan-awan, tidak jaung, tidak awan, langit itu cerah, tapi sepatutnya nampak anak bulan Syawal tapi tak nampak. Tak apa, kita kena bukalah. Sebab apa? Sebab kita telah puasa 30 hari dan sebulan tu tidak ada lebih pada 30 hari. Maka bila sabit dengan Ramadan itu dah sabit dengan syar'i, seorang saksi yang adil ni makna syarak lah. Maka dah 30 hari, hari yang ke 31 tu wajib kita kena berbuka lah. Tak boleh lah hari 3, sebab bulan tu 30 saja, walaupun tidak didapati anak bulan Syawal. Kenapa kena berbuka tu? Li thubutihi bi ru'yati adlin dimnan, kerana sabit hilal Syawal dengan ru'yah adlin, dengan kenampakan orang adil secara dimni. Ini satu benda yang dia nak tekan sini, menarik ni. Dia kata sekarang ni yang sabit ru'yah ialah dengan cara pada awal Ramadan. Awal Ramadan sabit ru'yah. Ramadan sabit dengan seorang adil. Ni sabit lah. Okay. Sekarang ni, lepas itu, kalau ikutnya nak sampai ke Syawal, ada nak kenampakkan? Tak ada ni. Tak ada. Ru'yah pun tak ada. Tapi 30 hari lah. 30 hari. Tak apalah tu. Dia nak fokus kot mana? Dia nak bawa dalil ni kepada, walaupun tak ada ru'yah, tapi secara dimninya, apabila dah sabit hak ni, orang yang adil sabit di sini, maka bila dah cukup 30 hari, seakan-akan kita bergantung kepada ru'yah adil dia juga. Makna orang yang adil ni juga. Sebab dia tengok awal Ramadan, maka dengan kenampakan pada awal Ramadan itu menjadi dalil apabila dah cukup 30 hari bahawa adanya Syawal. Itu maksud bi ru'yati adlin dimnan, dengan kenampakan orang yang adil secara dimni, secara tersiratnya, secara tidak langsung lah maksudnya. Dimni maknanya secara tidak langsung.
Hak secara langsung, secara sungguhnya tengok pada awal Ramadan. Awal Ramadan tu sabit dengan dia lah. Tapi dah puasa 30 hari, maka dengan kenampakan awal Ramadan itu juga kita katakan kenampakan itu dalil secara dimni. Ru'yatu adlin dimna, secara tidak langsung dia menyabitkan bahawa hari 31 tu ialah hari raya. Sebab tidak ada 31 hari pada puasa Ramadan. Okey. Boleh jelas lah. Itu maksud biru'yati adlin dimnan, secara tidak langsung. Idil mu'tamadu. Kenapa? Kerana kau yang mu'tamadnya anna hilala syawalin yathbutu biru'yati adlin istiqlalan au dimnan. Kerana hilal syawal ini sabit dengan kenampakan seorang adil secara istiqlal, secara bertunggalan, bersendirian, ataupun secara dimnan, secara tidak langsung. Macam tadi lah, dia bukan tengok hilal syawal, tapi secara tidak langsung dengan melihatnya hilal Ramadan, dengan sabitnya hilal Ramadan dengan ru'yah, membawa kepada sabitnya juga puasa itu habis dan kena raya pada esoknya. Nampak? Jadi sama ada tengok secara istiqlal ataupun secara dimnan. Kenapa dihukum gitu? Lishtimalihi alal ibadah. Ini kalau kita tengok ni, qaul mu'tamad sini, mu'tamad apa nama ni? Di sisi Syekh Khatib Hasyiah Bijirmi ala Khatib ni. Kalau kita tengok kitab-kitab lain, qaul mu'tamad ni akan beza. Sebab itu khilaf. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain, ada berlaku khilaf lah. Sebab ru'yah tu Syawal ni tak sabit dengan seorang, dia sabit dengan dua orang. Sabit dengan dua orang. Jadi kalau kita jumpa dalam setengah kitab ataupun hasyiah yang membawa pandangan sebaliknya, maka tak pelik lah. Tak pelik. Sebab itu kalau kita baca hasyiah-hasyiah ni, kita kena ambil perhatian betul lah. Kena ambil perhatian betul. Untuk orang awam, kitab seumpama hasyiah ini ataupun untuk orang ramai, dia kurang sesuai lah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang banyak i'tiraq tu. Banyak i'raq, lepas tu jawab bagi i'raq, lepas tu qaul tu kadang diambil daripada banyak hawashi-hawashi lain. Dinukil daripada orang lain. Jadi kadang-kadang kita sendiri pening nak pakai hak mana se. Sebab itu kalau baca hasyiah ni, makna kena berhati lebih lah. Berhati lebih. Makna pandangan muktamad itu yang kita bawa dalam masyarakat. Okay, sekarang ni hak muktamad di sini ni muktamad di sisi Syekh Sulaiman Bijirmi yang diambil daripada Syekh Khatib Syarbini. Dan kita maklum semualah dalam kitab kita ni aliran dan juga bawakan kitab kita ini lebih cenderung kepada Syekh Muhammad Ramli dan juga ulama-ulama Mesir sebagaimana Khatib Syarbini, Ahmad Ramli dan seumpamanya lah. Adapun hak dalam kita baca dalam Fathul Mu'in, itu lebih kepada Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar. Okey. Jadi hak mu'tamad dua-dua tu boleh dipegang, tapi kebanyakan di aliran kita ini di Semenanjung dan juga di Hijaz banyaknya kepada qaul yang diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar. Jadi dalam Fathul Mu'in tu, kalau kita dapati pandangan yang berbeza dengan apa yang kita ni jangan pelik lah. Itu nak beritahu awal bahawa ini pernah kita jumpa sebelum ni lah. Orang biasa kita ikut kelas daripada awal ni, dia akan jumpa beberapa tempat yang mana ada khilaf antara qaul mu'tamad ini sebut dalam kitab ni dan kitab lain. Okay. Cuma kita tengok, biar kita faham dulu kena dari segi mana musannif di sini muhasyi kata mu'tamad. Dia kata idil mu'tamadu anna hilal syawalin yathbutu bi ru'yati adlin. Kerana kau yang mu'tamad bahawa anak bulan Syawal juga, anak bulan Syawal sabit dengan melihat seorang yang adil. Istiqlalan, secara berasingan, secara bertunggalan ataupun secara dimna, secara tidak langsung. Apa illah sabit dengan seorang? Lishtimalihi alal ibadah, kerana mengandunginya di atas ibadat. Apa ibadat tu?
ibadat itu hiya ibadah fitru yaumil Eid, berbuka pada hari raya, liwujubihi, kerana wajib berbuka. Okey. Kerana wajib berbuka. Jadi kenapa dia kata seorang pun boleh pada tengok anak bulan Syawal ni? Ini khilaf muktamad muktamad yang kita pegang. Muktamad yang kita pegang ialah Syawal sabit dengan 2 orang. Yang sabit dengan seorang saksi ni ialah bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan. Masuk Syawal dengan 2 orang saksi. Tapi tengok, di sini dia tengok dari segi aspek lain. Dia kata bulan Syawal pun sabit dengan seorang. Kerana dia mengandungi di atas ibadat tu. Apa ibadat itu? Iaitu berbuka pada siang hari raya. Berbuka tu wajib tak? Wajib berbuka. Okey, jadi berbuka tu pada hari raya tu satu perbuatan ibadat yang wajib. Maka sebagaimana puasa pun wajib, dan puasa ni wajib dengan tengok anak bulan seorang saja, maka berbuka pun wajib juga sebab ada ibadat. Lianna kulla syahrin ishtamala ala ibadatin, kerana setiap bulan yang mengandungi di atas ibadat, yathbutu biwahidin, sabit dengan seorang saksi, bin nazari lil ibadah, dengan nazar, dengan menilik, dengan melihat kepada ibadat itu. Intaha Syekh Sulaiman bin Jirmi al-Khatib. Okey, tengok. Jadi ini yang kata muhasyir kita ni, Syawal pun sabit dengan seorang. Sebab berbuka tu ibadat. Maka sebagaimana kalau ibadat itu nak sabit, kena ibadat itu sabit dengan seorang saksi, maka begitulah juga nak sabit Syawal pun boleh seorang saksi. Dah yang kata kena 2 tu, yang kata kena 2 tu dia tengok gini. Berpuasa tu ibadat, satu taklif. Jadi bila ibadat ni seorang pun diterimalah, sebab takkanlah dari segi kebarangkalian menipu tu seorang, takkan nak nipu untuk perkara yang memberatkan diri dia. Ibadat tu satu taklif, satu keberatan atas seseorang. Maka bila nampak seorang pun dah padang, dah cukup. Ada pun berbuka, berbuka tu dia tidak anggap sebagai ibadat. Itu sangat dia anggap kita tidak berpuasa. Jadi bila nak benda hak mudah ni, benda hak senang, iaitu dak puasa raya boleh makan ni, dak cukup dengan seorang. Sebab itu kena ihtiyat lagi, kena 2 orang saksi, 2 orang saksi hak adil, hak tengok anak bulan. Sebab apa? Sebab kita nak berhenti daripada ibadat. Kita nak berhenti daripada puasa. Puasa tu ibadat, taklif. Jadi tak padan dengan seorang. Jadi kena ada 2 supaya tohmahan dan juga kebarangkalian, katakanlah pelakunya penipuan tu kurang sikit dengan 2 orang. Adapun ibadat dengan nak puasa ni satu keberatan, satu tanggungan. Seorang pun melihat anak bulan dah dah memada dah. Nampak? Jadi aspek yang berbeza dilihat. Nampak menarik juga ni. Dia kata kerana dia tidak tengok pada berbuka tu satu meninggalkan ibadat puasa, bahkan melihat pada berbuka hari raya itu sendiri ialah diri ibadat dan wajib dibuat. Maka bila ibadat juga seorang pun padang juga. Ala kulli hal, kau yang kita pegang muktamadnya, anak bulan Syawal sabit dengan 2 juga. Okay. Kemudian terus lagi faidatun. Faidatun. Ini satu faedah. Qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka, sebahagian ulama, yuqalu lil hilali. Okay, sekarang ni pada masalah penamaan hilal. Hilal tu anak bulan. Yuqalu lil hilali hilalun ila 3 layali. Dikatakan bagi anak bulan tu anak bulan, dipanggil anak bulan sehingga 3 malam. Sehingga 3 malam. Malam ketiga tu panggil anak bulan lagi. Wa qamarun ila 13 wal qamarun ila 13, dan juga dipanggil qamar itu, dipanggil bulan qamar. Kalau kita Melayu ni bulan Melaka tak, cuma anak bulan, ni bulan. Jadi qamarun ni istilah bagi bagi bulan start daripada lepas 3 malam sehingga ke 13 malam ke-13. Kemudian walailatu
Okey, walailata arba'ata asyara, dan pada malam walailata arba'ata asyara yuqalu lahu badrun, dan pada malam 14 dinamakan badrun. Jadi kalau kita boleh lihat 1 sehingga 3 ni dinamakan sebagai hilal. 3 hingga malam ke-13 dinama sebagai qamarun. Malam 14 ini dinamakan sebagai badrun. Malam 14 tu nama badrun. Badrun sebab apa? Bulan bulat betul dinamakan badrun. Okey. Jelas itu pada masalah istilah nama bulan tu lah. Lepas tu kita teruskan lagi. Qauluhu wa tathbutu ru'yatuhu, dan sabit ru'yahnya indal hakim. Ini pada kata matan wa tathbutu ru'yatuhu, sabit hilal tu di sisi hakim. Wa tathbutu ru'yatuhu, dan sabit melihatnya anak bulan ila akhirih. Ai sabit itu indal hakim, di sisi tu hakim lah. Sabit itu di situ hakim. Mana hakim yang akan mensabitkan dengan penglihatan orang saksi tadi. Bila sabit maka kena puasa lah esoknya. Wala budda min hukmihi, maka tidak mesti dengan hukum hakim. Bi an yaqul, dengan bahawa berkata hakim, hakamtu bi thubuti hilali Ramadan. Hakamtu bi thubuti hilali Ramadan. Aku hukumkan dengan sabitnya hilal Ramadan. Aku hukumkan dengan sabitnya hilal Ramadan. Nampak? Jadi itu perkataan bagi pemimpin hakim lah. Au thabata indi hilal Ramadan, atau boleh dia kata thabata indi hilal Ramadan, telah sabit di sisiku anak bulan Ramadan. Wa illa, jika tidak, lam yajibis shaum, jika tidak berlaku persabitan di sisi hakim, maka tidak wajib berpuasa. Hakim ada orang mengadu pada nampak anak bulan tapi tidak keluar hukum, dia tidak keluar kenyataan, maka tak wajib puasa. Tak wajib puasa. Intaha Ibnu Hajar. Wa hadha fi haqqi man lam yarahu. Ini pada hak orang yang tak nampak anak bulan. Jadi dia nak kena bergantung kepada perkataan hakim. Perkataan hakim. Ini bagi orang tak nampak anak bulan lah. Amma man ra'ahu, ada pun orang yang nampak sendiri anak bulan, perlu ke dia tunggu untuk hakim khabar ada hukum tu? Wa amma man ra'ahu, adapun orang yang melihat anak bulan, fala yushtaratu fihi dhalik, tidak disyaratkan demikian itu, tidak disyaratkan hukum hakim tu. Bal yajibu alaihi shaum, bahkan wajib ke atasnya puasa bi ru'yatihi, dengan melihatnya anak bulan. Wa in kana fasiqan, walaupun dia itu orang fasik. Kama fi hawashi, sebagaimana dalam hasyiah Syekh Khatib Syarbini. Syekh di atas Syekh Khatib lah. Jadi begini, ini yang kita nampak, kita dengar pada setengah cerita-cerita orang dulu cakap, ada setengah daripada orang-orang kita pergi ke laut dah pada akhir bulan Syaban ni, dia nampak anak bulan. Jadi dia tu tak boleh nak pergi lapor Tok Qadi, ataupun kalau lapor pun dia tu tidak diterima. Tapi dia sendiri nampak, maka dia sendiri dia kena puasa. Orang yang melihat sendiri anak bulan tu wajib dia puasa. Dia tak perlu kepada kenyataan hakim dah. Hakim tu tujuan bagi orang lain yang tak nampak untuk dia ikut, untuk penyelarasan. Tapi kalau orang tu sendiri nampak anak bulan, maka dia wajib ke atasnya untuk puasa. Okey, selesai. Tapi ini kena biar nampak betul lah. Sebab masalah nak melihat anak bulan ni, anak bulan ni sangat kecil aja. Kadang satu garis aja, satu calik saja, itu kadang boleh bertukar tu kalau kita tak perhati tu. Sebab itu mana kalau orang tu betul-betul yakin dia nampak anak bulan, maka dia kena puasa. Kalau tidak ada syubhah, maka kena kembali kepada keputusan hakim.
Kemudian kata Muhasyir rahimahullah, wa kataba aidan, dan ditulis juga, syarih tulis juga, qauluhu wa tathbutu ru'yatuhu, dan sabit ru'yahnya ila akhirih, ai fi haqqi man lam yarahu, bagi hak orang yang tak nampaknya, tidak nampak hilal. Lakin mahallu dhalika, namun tempat hukumnya demikian. Hukum mana? Hukum kena puasa. Tak. Kena puasa walaupun dia tak nampak anak bulan. Tak nampak anak bulan tapi sabit ru'yah di sisi orang lain. Orang lain nampak anak bulan, dia kena puasa juga. Lakin mahallu dhalik, tempat demikian itu, tempat hukum tersebut itu, in kana al-matla'u baladihi muwafiqan li matla'i mahalli ru'yah. Jika matlak negerinya itu sama dengan matlak tempat ru'yah, tempat dilihat anak bulan. Okay. Jadi matlak-matlak ni, ini isu dalam masalah falak lah. Dalam mazhab Syafi'i berbeza persabitan bulan tu dengan berbeza matlak. Matlak ni tempat terbit, tempat tolak, tempat naik bulan tu. Tempat terbit bulan berbeza. Jadi kalau kita tengok bumi kita tu bentuknya bulat. Bentuk bulat lah. Orang yang pegang teori flat earth tu, tu dah tak boleh masuk kira tu. Jadi dari segi sudut garis panggil longitude dia, tak, kerana berbeza waktu-waktu ni dengan berbezanya longitude yang berbeza. Okay. Jadi matlak ni dikira macam mana? Secara umum lah, kalau secara khususnya dia ada perkiraan dia dari sisi falak lah. Tengok pada tempat anak bulan. Negeri tersebut, tempat anak bulan dia dengan negeri satu lagi tu dilihat pada tempat yang sama. Maknanya sini nampak, kat sana boleh nampak juga. Pada jarak yang makna satu tempat ke satu tempat tu, dia tidak jauh yang terlampau jauh. Satu pandangan dia ambil senang kira je beza matlak ni bila berbeza masafatul qasri. Maknanya kalau kita gerak dari segi gerak melintang supaya berbeza longitude, makna 80 km lebih itu berbeza matlak dah. Itu satu pandangan yang mengatakan mengira jarak masafatul qasri. Tapi hak muktamadnya tak, sebab satu masafatul qasri itu masih pendek lah. Kadang boleh dilihat matahari dan bulan tu daripada tempat yang sama, matlak yang sama. Jadi benda ini kena tengok kepada dalam ilmu falak. Dalam ilmu falak macam mana pengiraan matlak tu lah. Cuma kita boleh tengok sini bahawa matlak satu tempat tu jika sama, kerana garis bumi ni bulat, longitude tu, longitude dia tu satu tempat tu cepat sama tak. Kalau jauh sangat maka tak lah. Okey. Muwafiqan li baladihi, muwafiqan li matla'i mahalli ru'yah. Kalau tempat negerinya tu sama dengan matlak tempat dilihat anak bulan. Contohlah kita kata Terengganu dengan kita ambil satu, kita kata Langkawi lah, ujung belah sana. Terengganu, Pulau Redang dengan Langkawi. Kita anggap dia matlak yang sama. Okey, sekarang ni dia letak, maka orang kalau Terengganu nampak, maka kita ambil orang di Langkawi lah. Orang Langkawi nampak, maka di Terengganu pun kena puasa. Terengganu pun kena puasa. Sebab apa? Sebab matlak yang sama. Macam mana matlak sama tu? Bi an yakuna ghurubus syamsi wal kawakibi wa tulu'uha fil baladaini fi waqtin wahid. Dengan bahawa tenggelam matahari dan juga tenggelamnya bintang-bintang serta naiknya matahari dan bintang tadi pada dua tempat itu pada waktu yang sama. Itu kata yang menentunya ialah garis masa longitude tu juga. Kalau kita ambil dalam ilmu sekarang ni, geografi, garis longitude tu lah. Cuma bentuk macam mana serongnya itu tu tengok perincian dalam ilmu falak. Okey, sekarang ni satu tempat itu boleh kata dalam zon waktu yang sama. Kita guna istilah itulah, zon waktu yang sama.
tempat tenggelam matahari, tempat tenggelam bintang dan naik bintang dan matahari itu pada waktu yang sama, zon masa yang sama. Maka fa in gharaba syai'un min dhalika, jika tenggelam sesuatu daripada demikian itu, au tala'a ataupun naik tenggelam matahari atau naik matahari fi ahadil baladaini, pada mana-mana dua negeri tadi, qablahu sebelumnya, fil akhar pada negeri yang satu lagi, au ba'dahu atau selepasnya. Fa in gharaba syai'un min dhalika fi ahadil baladain qablahu au fil akhar au ba'dahu lam yajib ala man lam yarahu bi ru'yatil baladil akhar. Maka tidak wajib ke atas orang yang tidak nampaknya dengan kenampakan negeri yang satu lagi. Kalau tenggelam sesuatu atau naik sesuatu sebelum atau selepas, makna bukan pada waktu samalah. Ni faham. Ini tafriq. Faham daripada situ. Faham daripada matlak yang sama tu, makna naik matahari, tenggelam matahari, naik satu bintang tertentu dan tenggelam bintang tertentu pada waktu yang sama, maka dikira matlak yang sama, ataupun dikira zon yang sama, maka diwajib ikut puasa. Maka jika tenggelam sesuatu daripada demikian, mana demikian? Syamsu, demikian syamsu wal kawakib ni, ataupun naik sesuatu, naik matahari atau tenggelam matahari, ataupun naik matahari, naik bintang pada satu tempat sebelum dia pada tempat hal lain. Hak ni matahari terbit dulu, hak ni tak terbit lagi. Au ba'dahu atau selepasnya, hak ni lepas dia baru terbit, lepas dia baru tenggelam. Makna berbeza matlak dah tu. Bila begitu, lam yajib ala man lam yarahu bi ru'yatil baladil akhar, maka tidak wajib atas orang yang tidak melihat anak bulan dengan kelihatan, tak wajib puasa dengan sebab melihat negeri satu lagi. Lam yajib ala man lam yarahu, tidak wajib atas orang yang tidak melihatnya, melihat hilal. Tak wajib bi ru'yati, dengan sebab melihat negeri hak satu lagi. Negeri satu lagi tengok, kita tak tengok, wajib tak? Tak wajib. Sebab apa? Sebab berbeza matlak. Sehingga kan ghayah pada tak wajib tu, hatta law safara min ahadi baladaini ilal akhar, sehingga kan kalau dia musafir daripada salah satu dua negeri ke negeri satu lagi, fawajadahum shaimin, lalu didapati mereka berpuasa, au muftirin, atau didapati mereka berbuka. Shaimi maksud mereka puasa Ramadan. Muftir dengan maksud mereka tidak berpuasa. Sama ada apa tak puasa tu, mereka raya ataupun mereka belum berpuasa. Kita pergi negeri kita pergi satu negeri daripada kita pergi satu negeri A ke B. Kita puasa atau kita tak puasa lagi, kita dapati orang A ni puasa dah, shaimi. Ataupun kita dah puasa, masih puasa, sepatutnya kita pergi ke negeri B ni dah muftiri, dah berbuka, dah raya dah. Wajib ikut tak? Lam yalzamhu muwafaqatuhum, tidak lazim akan dia oleh mengikuti mereka. Ini juga kena beri perhatian ni. Isu ini bukan kaum mu'tamad di sisi pandangan Ibn Hajar, dan bukan mu'tamad di sisi yang kita pegang lah ni. Sebab itu intihar Syekh Qalyubi. Sekarang ni Syekh Qalyubi dia tengok kepada sabit tidak sabit puasa pada diri seseorang. Bila sabit puasa diri seorang, dia berpindah ke tempat lain, takkan bertukar hukum tu. Tak akan bertukar hukum tu. Maknanya kalau dia puasa, dia teruskan berpuasa walaupun di sini. Kalau dia berbuka, dia tak boleh ikut orang di sini. Sebab apa? Sebab persabitan tu pada diri dia dengan yakin dan tak perlu ikut kerana berbeza matlak. Kita akan dapat pandangan ni berbeza ni. Hak muktamadnya tak. Apabila kita pergi ke satu negeri tersebut, maka kita kena ikut negeri itulah. Itu rikasannya gitu. Huraiannya panjang lagi. Lepas ni bukan akan sebut tu. Kita berpindah pada satu negeri ke negeri lain, kita kena ikut orang negeri tu buat apa. Maknanya kalau orang negeri tu raya dah, raya. Kalau cukup dah 29 atau 30, tak perlu qada. Kalau tak cukup je, contoh 28, baru kena qada. Tapi hari dia raya, kita raya. Ataupun kita pergi negeri tu, mereka puasa.
kita dah 29 ni, patut kat negeri kita raya. Negeri B ni tak raya lagi puasa 30. Kita A pergi ke B, kita kena ikut orang negeri B ni. Kita kena puasa juga. Walaupun negeri kita 29 hari, negeri B 30 hari, kita kena ikut kerana kita menjadi seumpama ahli negeri B dah. Kita dah jadi ahli negeri B, maka kita kena ikut rakyat di situ. Maka kita kena puasa juga. Itu qaul mu'tamad lah. Jadi di sini dibawa pandangan Syekh Qalyubi ni, dia kata tak. Itu khilaf bagi pandangan mu'tamad. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan, kita berhenti situlah. Kita buka untuk soalan. Ada soalan? Boleh buka mic